أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada tengah hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tolong kurniakan kepada kami kekuatan dan istiqamah, Ya Allah, untuk sentiasa mentaati dan melaksanakan segala titah perintah-Mu, Ya Allah, dan meninggalkan segala larangan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah pimpin kami, Ya Allah. Tolonglah bimbing kami, Ya Allah. Tolonglah pandu kami, Ya Allah, agar kami sentiasa berada di jalan kebenaran-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kurniakan kepada kami, Ya Allah, pemimpin yang takut kepadamu, Ya Allah, yang sentiasa berusaha untuk menegakkan syariat-Mu, Ya Allah, menjalankan undang-undang Al-Quran-Mu, Ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami, Ya Allah, daripada mendapat pemimpin yang zalim, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah tunjukkan kami jalan-jalan kebenaran, Ya Allah. Jalan untuk mendapatkan kebenaran-Mu, jalan untuk mendapat keampunan-Mu, jalan untuk mendapat keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah bantu kami, Ya Allah, untuk kami membuat semua keputusan dan pilihan di dalam kehidupan kami, Ya Allah, agar semua keputusan dan pilihan yang kami buat, Ya Allah, bertepatan dengan kehendak dan syariat-Mu, Ya Allah, dan sentiasa mendapat petunjuk dan rahmat daripada sisi-Mu, Ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala seluruh kepimpinan masjid, kepada tuan-tuan imam, kepada pimpinan masyarakat, kepada ustaz-ustaz, para alim ulama, dan seluruh sidang jamaah tetamu Allah. Pertama dan selamanya, marilah saya dan tuan-tuan mengucapkan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini, sekali lagi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kita di antara hamba-Nya yang dipilih dan diberi kekuatan yang akhirnya memungkinkan dapatlah saya dan tuan-tuan hadir ke rumah Allah ini. Kerana seringkali saya menegaskan, saya mengingatkan diri saya bahawanya kemampuan kita, kebolehan kita untuk melakukan sebarang ketaatan, melakukan sebarang amal soleh itu, ya, tidak mungkin kita dapat laksanakan kecuali dengan izin dan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya kecuali dengan izin dan pertolongan daripada Allah yang Maha Agung. Ini Allah menjelaskan. Ya, itu pertama. Yang kedua, dalam kesempatan masa yang amat terbatas ini, tuan-tuan, ya, marilah kita, saya mengajak tuan-tuan untuk melihat, ya, dalam suasana yang penuh hangat di luar sana, ya, musim-musim pilihan raya ini, maka seringkali saya katakan bahawa kita sebagai seorang Islam, menjadi orang masjid, maka kita tenang-tenang saja, tuan-tuan. Ya, kita jangan ikut melatah. Ya,
Tetapi dalam keadaan begitu kita melihat apakah panduan-panduan yang telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan untuk kita sebagai bahan rujukan kita sebagai seorang Islam, ya. Tidak lain dan tidak bukan sudah tentulah rujukan kita, iaitulah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini satu peringatan Allah bahawa kita mengambil peringatan Al-Quran dan sunnah itu wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya, bukannya boleh ikut, kita nak ambil boleh, tak ambil pun boleh, tak boleh. Sebab Al-Quran itu merupakan salah satu rukun iman. Begitu juga Nabi juga salah satu rukun iman, mempercayai Nabi dan bukan sekadar mempercayai tapi mengamalkan dan mengembangkan dan menyampaikan, ya, apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi itu sebagai utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana kalau kita lihat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bagaimana memperingatkan kita, ya, bunyi hadis ini, taraktu fikum amrain ataupun amraini, ya, amraini dua perkara, amrain, ya, dalam kaedah bahasa Arab, lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulullah ataupun wasunnatan Nabi, ya. Hadis ini riwayat Imam Malik, ya. Bilangan hadis 1594. Saya ambil hadis ini daripada bayan linas yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Maksud hadis ini ialah taraktu fikum amrain. Nabi kata, Nabi bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Nabi, amrain, ya. Lan tadilu ma tamaksatum. Lan ni kalau dalam kaedah bahasa Arab, kata nafi tetapi berbentuk selama-lamanya, lan, sampai kiamat. Bila ada perkataan lan ini dalam kaedah bahasa Arab, dia sampai kiamat, tidak akan sesat sampai kiamat, ya. Lan tadilu sesat, ya, tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, bihima, ya. Bihima itu dhamirnya kepada dua perkara. Pertama ialah apa disebut tadi, kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan yang kedua wasunnatan Nabi ataupun wasunnatan Rasul, ya. Dua perkara. Nabi kata lan tadilu, ya, maknanya tidak akan tersesat selama-lamanya sampai kiamat. Lan, ya, lam nun mati, baris dua. Wama pun bukan, tapi wama dia hanya sekadar yang lepas. Tetapi bila lan ini sampai kiamat, itu kaedah bahasa Arab. Maknanya kalau kita ambil Al-Quran dan sunnah Nabi, ambil dengan betul-betul. Ambil dengan betul-betul, memahami dan mengamalkan dan menyampaikan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari keredaan di sisi Allah, maka janji Rasulullah tidak akan tersesat sehingga hari kiamat, ya. Jadi ini pertama, kita pegang, ya. Ini rukun iman kita. Tak ada pilihan, kita kena ambil. Yang kedua dari Al-Quran, yang saya pernah sebut pada pertemuan lepas, saya nak ulang balik. Ya, dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat kedua, ayat yang pertama alif lam mim, hanya Allah yang tahu maksudnya. Ayat yang kedua dalam surah Baqarah ini, zalikal kitab. Zalikal, inilah dia, ya. Dalam bahasa Arab disebut sebagai isim isyarah, menunjuk, ini dia. Inilah kitab. Kitab apa? Al-Quran, ya. Al-Quran. La raiba fi, kata Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi, Allah yang menafi. Allah kata Al-Quran ini tak ada yang keraguan padanya, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Itu kena pegang, tuan-tuan. Maknanya kalau tuan-tuan ragu dengan Al-Quran, maknanya tuan-tuan lebih hebat daripada Allah. Itu makna yang terkandung ataupun mafhum mukhalafahnya. Kalau tuan-tuan tak bersetuju dengan ayat Allah, ada yang tak bersetuju, ni mana boleh, ni zaman sekarang ni tak sesuai, itu zaman dulu, zaman unta. Itu maknanya ucapan tuan-tuan macam tu, tuan-tuan lebih hebat daripada Allah. Sebab Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Ya, pertama Allah memberikan penafian bahawa Al-Quran itu tak ada keraguan padanya, pertama. Yang kedua, hudal lil muttaqin, ya, sebagai pertunjuk kepada orang yang bertakwa. Ya, Allah kata
Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Moga-moga saya dan tuan-tuan semua yang ada dalam dewan ini masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Ya, bertakwa, saya kena ulang tuan-tuan. Biar kita ulang banyak-banyak. Definisi takwa apa? Selalu disebut oleh Tuan Khatib. Ya, kita ulang-ulang biar kita betul hafal. Dan kita nak transform dalam kehidupan kita. Ya. Makna ataupun definisi bertakwa yang paling mudah, melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah di mana pun, ya, setiap saat, tak kira kat mana pun, dia tak ada terpisah-pisah. Oh, ini tak ada kaitan agama. No. Ya, dalam agama kita diajar setiap ketika dan keadaan kita ada nilaian agama. Ya, ada nilaian agama setiap ketika, termasuklah musim-musim pilihan raya ini, dan besok kita akan mengundi juga ada nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan panduan kita adalah Al-Quran. Hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mafhum mukhalafah, sekali lagi, makna yang terbalik, ya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Maknanya kalau kita tak mau ambil petunjuk Al-Quran, maka maknanya kita bukan orang yang bertakwa. Okey. Seterusnya kita nak tengok apakah ciri-ciri. Sebab besok kita nak mengundi tuan-tuan, pilihan raya. Ya? Raya ni di Malaysia macam-macam. Jalan raya, hantu raya, apa lagi? Macam-macam. Hari raya, bunga raya, ya? Jadi banyak. Jadi besok pilihan raya. Ya? Ini ciri-ciri yang digariskan oleh Allah. Banyak Al-Quran, kita tengok yang sempat. Ya? Pertama saya nak rujuk pada surah Al-Hajj. Ya, surah Al-Hajj ayat yang ke-41. Ya? Ingat, ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak baca laju-laju tuan-tuan, maksa amat terbatas. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ya, saya ulang sekali lagi, surah Hajj ayat ke-41. Ya. Allah sebut di sini, iaitu umat Islam yang kami berikan mereka kekuasaan di muka bumi. Ya. Nescaya mereka cirinya mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh ataupun menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Okey, kita pergi konten by konten. Ayat ini dimulakan dengan alladhi, ya, alladhi dalam kaedah bahasa Arab disebut sebagai isim mewakili. Ya, kalau dia mewakili Allah, dia tak ada nun, allazi saja. Ya, allazina dia jamak. Ini mewakili umat Islam ramai. Tetapi kalau Allah, alladhi khalaqal mauta, dia tak ada nun, alladhi, sebab dia mufrad, esa Allah. Itu bezanya. Tapi kat sini dia jamak, alladzina, dia mewakili kepada siapa? Umat Islam. Umat Islam siapa? Jika kami beri mereka kekuasaan di muka bumi. Itu mewakili itu. Pada mereka yang diberi kekuasaan, kata Allah, di muka bumi, maka ciri-cirinya yang pertama, dia mestilah mendirikan sembahyang. Ini cirinya. Kita nak pilih, pastikan yang nak pilih ini orang yang solat, sembahyang, mengikut orang Islam sembahyang. Kaum lain pun sembahyang juga. Kalau tu kata, sembahyang juga dia. Tapi ini maksud sembahyang adalah sembahyang lillahi ta'ala. Berdasarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa atawuz zakah. Ya, yang mengeluarkan zakat. Ya, kalau ikut rukun Islam ada lagi haji, puasa. Tetapi ini mewakili kepada semua perintah yang lain. Ya, semua. Puasa, bulan puasa, dia berpuasa. Haji, dia mampu pergi haji. Ya, itu antara ciri-ciri. Dan yang lebih penting lagi, cirinya ialah wa amaru bil ma'ruf. Ya, dia menyeru kepada perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik, yang soleh. Dan satu lagi kata Allah, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Itu ciri-cirinya. Ya. Maknanya yang diseru dan yang dilarang itu bertepatan dengan makna takwa tadi. Ya? Melaksanakan segala titah perintah Allah. Yang diperintah buat. Itulah tugas seorang pimpinan ataupun kerajaan. Dan pada masa yang sama dia kena mencegah perbuatan kemungkaran tu dalam takwa tadi, dan meninggalkan segala larangan Allah. Inilah
antara ciri-ciri yang disebut oleh Allah SWT. Maknanya tuan-tuan, sebelum nak conteng, tengok ciri-ciri ini. Ya? Jangan cakap ini rahsia. Rahsia memang rahsia lah. Saya pun tak suruh tuan undi apa-apa. Tetapi contengan kita, pangkahan kita ditanya oleh Allah SWT besok. Ya? Saya selalu ulang dalam surah Jumaat ayat 65, tuan-tuan. Tuan-tuan selalu baca. Ya, setiap malam Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kata, dan ingatlah pada hari mulut-mulut kamu dikunci oleh Allah. Mulut kamu dipatri oleh Allah. Maknanya besok di hari akhirat, ketika kita nak diadili oleh Allah, mulut kita dikunci. Kita tak boleh bercakap. Untuk apa? Wa tukallimuna aydihim, untuk memberi peluang kepada tangan kamu untuk bercakap. Ya, makna bercakap di sini ulama kata ialah memberi laporan. Memberi laporan apa yang telah dikerjakan. Sepanjang-panjang kehidupan dia, bermula daripada bala sampailah inna lillahi wa inna ilaihi. Termasuklah kalau dia buat rasuah, maka tangan itulah yang akan bercakap, ya aku ni tuan kepada si fulan, aku sekian dari bulan, aku yang ambil. Menumbuk. Inilah tangan aku ni, milik kepada si fulan yang menumbuk. Kesemua, setiap ketika tuan-tuan, dia akan report tuan-tuan. Sebab itu di padang mahsyar kehidupannya terlalu lama tuan-tuan. Ni termasuklah tangan itu. Tangan yang samalah yang akan kita pangkah besok. Maka berhati-hati. Ya, tujuan saya bercakap bukan ada kepentingan apa-apa tuan-tuan. Tapi semuanya adalah saudara-saudara saya dengan penuh kasih sayang. Ya, sebab kalau boleh masuk, kita nak masuk surga bersama-sama tuan-tuan. Ya, ini sebagai kewajipan bila saya bercakap, Allah ingatkan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim wadzakir, berilah peringatan, kata Allah. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, amat bermanfaat kepada orang mukmin. Ya, Allah yang mencipta kita, Allah sangat-sangat tahu keperluan kita. Manusia ini memang mudah lupa. Ya, jadi sebab itu perlu diperingatkan. Ya, perlu diperingatkan tuan-tuan. 5 minit lagi tuan-tuan. Ya, masa teranggap cepat tuan-tuan. Itu ayat daripada surah Al-Hajj. Ya. Satu lagi kita lihat dari surah Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, Allah memberi amaran kepada kita, wala tarkanu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim. Ya, tuan-tuan kalau tak percaya dengan saya, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Hud ayat 113. Ya, 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim. Ya, cenderung saja ni, baru cenderung. Bukan tolong dia lagi, baru cenderung. Ni Allah gunakan perkataan kalau cenderung. Apakah seterusnya Allah bagi tahu? Kalau kita cenderung kepada orang yang zalim ini, apatah lagi bersama dengan orang yang zalim ini. Ya. Fatamassakumun nar, maka kamu akan disambar api neraka. Ya, kadang-kadang setengah-setengah ustaz dikata disentuh. Tetapi saya suka gunakan perkataan disambar api neraka. Sebab neraka ni sifatnya apinya menyala-nyala. Rasulullah sebut, ia menyala-nyala. Malah disebut api neraka ini dia marah dengan orang yang berbuat dosa dengan Allah. Ini kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab, dia sangat marah. Maka kemarahan itu menyebabkan dia tak sabar untuk membaham. Kalau boleh perkataan membaham, ya, dia menyambar orang yang ni. Jadi orang yang zalim ni, apa yang zalim? Apa maksud zalim dalam Islam? Ya, dia lawan kepada adil. Ya, zalim lawannya adil. Adil maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu orang yang adil. Ya, bukan sama rata. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya kalau orang zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Allah kata buat hukum Islam, kena buat. Kalau tak buat, mesti dia zalim. Itu contoh.
Ya, itu contoh. Dan disambung ayat ini, wa ma lakum min dunillah. Sedangkan kamu tidak mempunyai sebarang penolong selain daripada Allah. Sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Maknanya, cerita ini dah sampai besok di akhirat. Allah bagi soalan bocor ni tuan-tuan, jawapan bocor. Bila di sana, bila masuk api neraka, ya, bila Allah kata dalam ayat ini, tidak ada orang yang boleh menolong. Kecuali kalau Rasulullah memberikan syafaatnya. Itu pun kita tengok perbuatan kita di dunia ini, kita mengikut sunnah Nabi ataupun tidak. Kalau kita di dunia asyik melawan je sunnah Nabi. Hukum Allah tu kan Nabi yang bawa. Quran tu kan Nabi yang bawa. Kita melawan. Bengkeng we orang Jawa kata. Mangkreng. Contoh. Maka di sana tiba-tiba, ya Rasulullah tolong bagi. Agak-agak anak Cina makan pengat. Sendiri mau ingat. Ya, ini peringatan untuk saya dan tuan-tuan, peringatan yang penuh kasih sayang. Ya, peringatan yang penuh kasih sayang. Sebelum kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh patah balik. Ya. Ibadah ini yang namanya mengundi ini ibadah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ibadah. Ibadah ni 5 tahun sekali, tuan-tuan. Ya, maknanya kalau kita tersilap memangkah ni, kita tunggu 5 tahun akan datang. Dan silap memangkah kita ni juga membawa padah untuk 5 tahun akan datang. Berhati-hati. Ini peringatan daripada Al-Quran. Ya, peringatan yang penuh kasih sayang, peringatan penuh keinsafan untuk diri saya dan seluruh yang hadir pada hari ini. Dan sebab itu tajuk pun khutbah pada ini, hukum kewajipan keluar mengundi. Ya, jadi untuk episod seterusnya kita akan dengar ya khutbah. Ya, jadi yang baik datang daripada Allah, yang terkurang tersilap atas kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang jemaah yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, berikut beberapa makluman program masjid bagi minggu hadapan. Yang pertama berkenaan dengan Tazkirah Maghrib. Tazkirah Maghrib akan diadakan pada 18 November bersamaan hari ini, iaitu bersama Ustaz Aidi Jonli bin Sayun. Dan seterusnya pada 19 November bersamaan hari Sabtu, guru pengajian bersama Ustaz Marzuki bin Burhanuddin. Dan pada hari Ahad bersamaan 20 November, guru pengajian bersama Ustaz Aizuddin Kamarul Zaman. Dan pada hari Isnin 21 November, guru pengajian bersama Ustaz Ghazali Omar. Manakala pada hari Selasa bersamaan 22 November, guru pengajian bersama Ustaz Zainal Badri, dan pada 23 November bersamaan hari Rabu, guru pengajian bersama Ustaz Khairullah bin Hasim. Oleh itu, para sidang jemaah muslimin muslimat sekalian adalah dijemput untuk bersama-sama mengikuti kuliah maghrib tersebut. Manakala bagi kuliah subuh akan diadakan pada 19 November bersamaan hari Sabtu, guru pengajian bersama Ustaz Al-Haddad Abdul Kahar. Dan pada hari Ahad bersamaan 20 November bersama dengan Ustaz Dr. Ashraf bin Suarin. Oleh itu, para jemaah juga dijemput untuk bersama-sama berjamaah subuh di masjid untuk selepas itu kita mengikuti kuliah subuh tersebut. Dan seterusnya, hari ini sempena cuti umum bagi PRU 15. Oleh itu, semua jemaah adalah dijemput untuk bersama-sama kita menunaikan solat hajat khas
sempena PRU 15 agar kita dimudahkan urusan keselamatan, kesihatan dan cuaca yang baik selama tempoh hari mengundi pada esok hari. Oleh itu, kita juga mohon petunjuk agar kita diberi petunjuk untuk memilih pimpinan yang terbaik dari kalangan kita. Dan jangan lupa kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas, mereka adalah berkewajipan untuk melaksanakan undi, dan janganlah rosakkan undi anda dengan membuat perkara yang tidak betul. Semoga dan undi anda itu adalah untuk masa depan pemerintahan negara kita bagi tempoh 5 tahun. Dan seterusnya, makluman daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, iaitu jemputan untuk ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2022 akan diadakan pada 1 Disember hingga 11 Disember bermulai jam 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Pusat Konvensyen Majlis Bandaraya Shah Alam. Oleh itu, para penduduk semua dijemput untuk hadir ke Pesta Buku Antarabangsa tersebut. Dan akhirnya, pesanan kasih sayang daripada pihak Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Pertamanya berkenaan dengan waktu solat fardu maghrib. Waktu solat fardu maghrib yang pendek dan singkat, oleh itu diseru semua penduduk Bukit Kapar agar tidak mengunjungi, melanggan dan berurusan di kedai-kedai makan atau kedai runcit. Ambillah peluang waktu maghrib yang singkat dan pendek ini untuk kita sama-sama berjamaah di masjid ataupun di surau-surau berdekatan. Ambillah peluang ini juga supaya kita beroleh jamaah, solat jamaah yang lebih ganjarannya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya, maksud hadis Abu Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan ini sebahagian daripada iman. Oleh itu, diseru seluruh penduduk kampung Bukit Kapar untuk kita merealisasikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama menjaga kebersihan kampung kita dengan tidak meletakkan atau melonggokkan sampah individu atau sampah rumah di hadapan rizab orang lain ataupun lot-lot kediaman rumah orang lain tanpa izin. Sekiranya melonggokkan dan meletakkan sampah-sampah di hadapan lot-lot kediaman atau kebun orang lain adalah dengan izin dan juga dengan kerjasama pengurusan penduduk lorong-lorong kediaman tersebut untuk bersama-sama menguruskan sampah tersebut agar tidak menjadi tempat membiak binatang penyakit dan berbahaya, dan juga melahirkan atau menjadikan tempat tersebut berbau busuk, memberikan ketidaktentraman penduduk yang berada di persekitaran dan juga orang awam yang melalui jalan awam tersebut. Oleh itu, sama-samalah kita bermuafakat untuk mewujudkan kampung kita yang bersih, indah dan sejahtera. Semoga apa yang kita laksanakan itu diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjaga kebersihan diri kita, persekitaran dan juga kebersihan kampung. Hari ini 18 November bersamaan 23 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Tajuk khutbah bertajuk kewajipan mengundi dalam pilihan raya akan disampaikan oleh Tuan Imam kita Ustaz Haji Hasal bin Senin, manakala Bilal akan dikumandangkan oleh saudara Muhammad Nasihin bin Halim. Oleh itu, para jemaah sekalian yang masih lagi berada di luar kawasan masjid agar bersegera masuk ke dalam dewan masjid. Penuhkanlah saf-saf di hadapan dan ruang-ruang yang ada. Semoga kita tidak tertinggal dengan penyampaian khutbah pada hari ini dan kita dapat mengikuti solat Jumaat dengan sempurna. Itu saja makluman pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan demikian kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin dan dinaungi rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk kewajipan mengundi dalam pilihan raya. Dalam sistem politik hari ini, konsep khalifah dan pilihan raya, maka syariat memberikan hak saksama kepada rakyat memilih pemimpin. Penyertaan pilihan raya itu sendiri merupakan suatu kewajipan. Tujuan pilihan raya adalah untuk memastikan urusan umat diputuskan mengikut undang-undang dan mewujudkan peluang kepada semua untuk ikut serta dalam proses membuat keputusan. Sistem demokrasi itu sendiri adalah timbul daripada prinsip syura. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dijalankan secara bermusyawarat sesama mereka. Disebabkan penyertaan umat secara keseluruhan tidaklah praktikal, maka dilaksanakan konsep perwakilan, iaitu memilih wakil di Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat atau Parlimen. Manakala Parlimen bertanggungjawab mentadbir negara, sistem perwakilan ini adalah diterima syarak berdasarkan sunnah Nabi secara kauliyah yakni perkataan dan fi'liyah yakni perbuatan. Umat Islam mesti memilih wakil mereka yang akan melaksanakan kuasa politik dan menguatkuasakan undang-undang. Merekalah yang berhak menyerahkan kuasa politik kepada seseorang atau golongan dalam masyarakat. Maka hak memilih pemimpin adalah kewajipan agama. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, esok adalah hari mengundi. Beberapa nasihat syarak kepada para pemilih seperti berikut. Pertama, setiap rakyat Malaysia yang telah cukup umur untuk mengundi wajib memainkan peranannya dengan keluar mengundi, kerana Dewan Parlimen memiliki kuasa bagi menentukan ketetapan dalam pelbagai masalah. Oleh itu, pastikan wakil yang kita pilih dan pangkah ialah calon yang bermanfaat bagi kebaikan kita dan menjauhkan kita daripada pelbagai bahaya yang akan menimpa atau kerosakan yang mungkin berlaku kepada diri, agama dan negara. Untuk itu, kita mesti mengangkat orang-orang yang berkelayakan, yang akan membuat ketetapan demi menjamin kemaslahatan dan mengelakkan kerosakan sebagaimana kaedah fiqh. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan maslahah. Kedua, pengundi wajib memilih orang yang memiliki kelayakan iman, ilmu dan akhlak. Apatah lagi pengundian merupakan persaksian yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2, wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Ketiga, tidak memilih calon yang mewakili parlimen, seorang muslim yang memiliki sifat melakukan maksiat secara terang-terangan, memusuhi Allah, Rasul dan orang beriman. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa kaedah memilih wakil. Kaedah pertama, memilih orang yang paling berkelayakan. Menurut Islam, ialah yang paling bertakwa dan mampu memikul tanggungjawab wakil rakyat, komitmen dengan kewajipan agama dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kaedah kedua, memilih orang yang paling ringan bahayanya di antara dua orang yang berbahaya, sesuai dengan kaedah fiqh yang menegaskan idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'dhamuhuma dararan bi artikabi akhaffihima. Apabila bertembungnya dua mafsadat yakni kerosakan, maka dipelihara yakni ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kaedah ketiga, seorang pengundi tidak boleh mengubah pilihannya daripada memilih calon yang lebih layak kepada calon yang kurang layak dengan dorongan fanatisme, hubungan keluarga atau kepentingan tertentu. Sekiranya ini dilakukan, berarti dia mengkhianati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati, seorang pemimpin Islam wajib sentiasa berjuang membela rakyat, sentiasa membahagiakan rakyat dan mengurus mereka dengan lemah lembut, sentiasa bersikap adil dan kasih sayang kepada rakyatnya. Dia hendaklah menjadi pelindung dan pembela rakyat yang lemah dan sentiasa memimpin rakyat ke jalan kebenaran dan menegakkan sunnah. Kezaliman pemimpin akan membinasakan rakyat. Apabila pemimpin tidak amanah, dia akan membinasakan orang ramai. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah berlakunya kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Hakikatnya, jika dilantik pemimpin yang zalim, bukan sahaja pemimpin itu yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi rakyat yang membuat pilihan dan mandat juga akan ditanya dan dipersoalkan. Kenapa tugas kepimpinan itu diberikan kepada mereka yang tidak jujur dan amanah? Menurut Hasan Al-Basri, imam atau pemimpin yang adil sebagai penegak tiap-tiap yang condong, memperbaiki tiap-tiap yang rosak, menguatkan tiap-tiap yang lemah, membela tiap-tiap yang teraniaya dan melindungi tiap-tiap yang susah. Pemimpin mestilah adil dan tidak fasik dan dipilih daripada orang yang mempunyai sejarah hidup dan akhlak yang baik. Mereka mestilah orang yang berilmu dan berpengetahuan tentang syariat Islam. Mereka sepatutnya boleh berijtihad. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, mengundi adalah satu kewajipan bagi umat Islam. Ia adalah untuk membentuk pemerintahan yang bertanggungjawab. Jika mereka gagal, maka kepentingan orang mukmin terabai. Umat Islam mesti melaksanakan perundangan dan permuafakatan. Pilihan raya adalah cara yang paling penting bagi memenuhi kewajipan ini. Demikian prinsip memikir wakil rakyat atau parlimen adalah suatu kewajipan berdasarkan kaedah fiqh. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya, maka ia menjadi wajib. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita ambil beberapa tausiah untuk renungan kita bersama. Pertama, umat Islam wajib keluar mengundi untuk menentukan masa depan Islam, negara dan umat. Sesiapa yang mengabaikannya dianggap berdosa, melanggar perintah dan suruhan Allah. Kedua, masa depan negara di tangan anda. Ketiga, jangan melantik pemimpin yang khianat dan tidak amanah. Begitu juga Islam melarang menyokong pemimpin yang meminta jawatan dan mendapatkan jawatan melalui cara yang tidak baik dan tidak mampu berlaku adil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu dan musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. Al-Anfal ayat 60. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tafadha bi aini inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina al mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, hindarilah kami daripada semua musibah dunia dan seksaan akhirat. Selamatkan kami daripada malapetaka alam seperti bencana bah dan banjir besar yang sering melanda kami. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marad wasyada'ida wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.